Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid. Dan insya-Allah kita akan menyambung kembali kuliah pengajian Al-Quran, bacaan semuka, dan kita ambil kefahaman dari ayat yang kita baca. Dan insya-Allah malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-138. Okay. Saya minggu lepas tak ada. Balik-balik sampai maghrib. Minggu ni kaliku mesyuarat, tapi ada kekangan sikit, jadi tak pergilah mesyuarat tu. Baik, jadi insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 138, ayat yang ke-82 surah Al-An'am. Baik, kita akan baca seperti biasa. Saya baca, kemudian tuan-tuan ikut. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Qasas 138 ayat 82 surah Al-An'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نرفع درجات من نشاء.
إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, telah pun kita membaca dari ayat 82 hingga 90 dari surah Al-An'am. Baik, setelah itu kita tengok kefahaman dari ayat yang kita baca sebentar tadi. Dalam ayat yang kita baca ni banyak sebut nama Nabi, Nabi Rasul. Didahului dalam ayat ni yang kita baca ni, mula Nabi Ibrahim tu, ayat 83. Kemudian ayat 84 Nabi Ishaq, dia Nabi Yaqub. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Seterusnya Nabi Allah Zakaria, Yahya, Isa wa Ilyas. Kemudian Ismail, Yasa, Yunus, Lut. Mana sebahagianlah dari para nabi yang dirakamkan dalam ayat yang kita baca ni. Baik. Sebab itu disebutkan bahawa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bapa kepada para anbiya wal mursalin. Kerana kebanyakan, majoriti lah, banyak yang turun, Nabi Rasul yang turun, iaitu melalui nasabnya atau keturunannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia turun waktu. Hatta Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun daripada juga Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail. Turun dari situ. Manakala Nabi Ibrahim ni dua lah, Ismail dan Ishaq. Kemudian dan turun dari Ishaq ni Nabi Allah Yaqub. Cerita ayat ni, ayat 84. Ishaq wa Yaqub. Nabi Allah Yaqub anak Nabi Ishaq. Nabi Allah Yaqub ini digelar sebagai bapa Bani Israel. Jadi keturunan Bani Israel ini, dia punya silsilah daripada nasabnya Nabi Allah Yaqub. Turun dari sini. Dan dalam kalangan Bani Israel ini ramailah Nabi. Itu semua tu disebut Daud, Nabi Allah Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Nabi Allah Musa dan juga Harun. Kemudian baik tu dari sini Nabi Allah Yaqub ini Bani Israel. Maka dari sudut riwayat, Nabi Allah Yaqub ini mempunyai 12 orang anak. Kemudian dalam anak Nabi Allah Yaqub ini, iaitulah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Cumanya Bani Israel ini kira besar lah, ya. Isnatai asyarata asbatan umama, 12 suku. Merujuk kepada anaknya Nabi Allah Yaqub alaihissalam, 12 suku. Nabi Allah Yaqub anak 12 orang. Jadi lelaki berapa tu? 12 orang. Kemudian tu daripada sinilah 12 suku puak. Suku bersuku puak dan Bani Israel tu. Cuma yang Yahudi itu sepihan lah.
yang namanya anak Nabi Yakub, yang namanya Yahuda. Itu Yahuda. Bagaimana kita melihat kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam surah Yusuf, bahawa abang-abang dia ni, Nabi Allah Yusuf ni anak yang ke-11, yang ujung, yang ke-12 tu Bunyamin. Jadi abang-abang dia ni iri hati dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, kerana dilihat bahawa si ayah ni nampak lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Jadi si abang-abang ni tak puas hatilah. Jadi merencanakan untuk, asalnya merencana nak bunuh lah. Cuma boleh jadi ketika nak itu Allah lontarkan perasaan tu tidak tergamu. Maka dimasukkan ke dalam perigi buta. Itu kisah dia. Jadi daripada sinilah. Jadi kita tak boleh nak pukul kita nak hukum kata Bani Israel itu, kerana Bani Israel itu bangsa yang jahat dahulu. Bani Israel itu kerana dia suku puak yang besar. Kalau kita hari ni nak sebut Yahudi laknatullah, okeylah. Pasal ayat pun mari sebut lan tana walan tadda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak redha ke atas kamu walan tadda ankal yahud, daripada golongan Yahudi dan Nasrani atas kamu, sehinggalah kamu ikut jalan mereka. Jadi Yahudi itu kerana dah ada sepihan daripada 12 suku puak tadi, yang kemudian ini zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW menentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Walaupun hari ini dia punya negara dia dipanggil Israel kan. Jadi kita tak boleh nak sebutlah Bani Israel, kerana Bani Israel tadi ni dengan jumlah kita nak sebut pecahan yang begitu banyak tadi, dan dalam tu ramai para anbiya mursalin. Cuma yang mutakhir kemudian di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menentang, iaitu dalam kalangan Yahudi. Baik. Kita tengok pada ayat yang 82 yang kita baca, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Walam yalbisu imanahum bidzulm, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapat keamanan, memperolehi rasa aman, dan mereka wahum muhtadun, beroleh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebut dalam ayat ini bahawa yang beriman kemudian dia tidak mencampur adukan iman dengan syirik. Dalam ayat ini bizulmin, dengan kezaliman. Cuma dalam tafsir, dalam terjemahan disebutkan kesyirikan, kerana syirik itu adalah salah satu daripada kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Dia menzalimi diri dia sendiri. Syirik ini dia zalim diri dia, kerana dia tidak beriman, tidak sebenar beriman dengan Allah yang menciptakan dia. Malah dia mensyirikkan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi orang-orang yang beriman kemudian dia tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan ini, maka golongan ini yang disebutkan dalam ayat ini, ulaika lahumul amn, beroleh keamanan, wa hum muhtadun, mereka beroleh taufik dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang ayat yang ke-83, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum, dan itu adalah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Narfa'u darajatin man nasha, kami tinggikan
darjat sesiapa yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi maka di sini didahului dengan menceritakan Nabi Ibrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Bagaimana telah kita bicarakan dalam ayat yang dahulu, kita petik pun kita tak pastilah pasal kita baca. Kemudian dalam masa yang singkat ni kita nak petik keseluruhan ayat dalam satu muka ni tak ada lah. Iaitu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berhujjah dengan Namrud, kan? Apa ayat dia dalam surah juzuk yang ketiga, yang kita baca dah dulu lah, dah juzuk 3 dah ni, kan juzuk berapa dah? Dah ni juzuk 8 dah. Tak ada sini mula juzuk 7. Tak ada. Apa ayat dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak mahu, tak apalah. Bahawa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berhujjah dengan Namrud, yang mana Nabi Allah Namrud suruh Nabi Allah Ibrahim membuktikan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang Khaliq Allah. Maka Nabi Allah Ibrahim kata bahawa Allah ni Allah yang yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian Nabi Namrud jawab balik, qala ana uhyi wa umit. Namrud pun jawab, aku pun boleh menghidupkan dan mematikan. Dia nak lawan hujah. Namrud nak lawan hujah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cerita bahawa Allah yang menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud kata, aku pun boleh. Qala ana uhyi wa umit, aku pun boleh nak hidup nak mati. Maka bagaimana kisah disebut dalam tafsir bahawa Namrud nak tunjukkan bahawa ia boleh hidup, boleh mati, menghidupkan dan memati. Iaitu didatangkan 2 orang yang pemuda yang bersalah, makna bersalah jenayah lah, yang akan digunakan hukuman bunuh lah, hukuman mati. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, seorang dia pancung mati, tidak, aku mematikan. Seorang dengan kuasa yang dia ada, dia bebaskan. Kuasa dia raja kan, bebaskan. Iaitu dia kata uhi hidup, meneruskan hidup. Sebenarnya bukan menghidupkan, iaitu dia meneruskan kehidupan. Orang tu hidup dah, cuma dia tak hukum bunuh je, bezalah. Sehingga kan Nabi Allah Ibrahim dalam ayat yang selepasnya, kemudian daripada itu mohon kepada Allah nak lihat bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, mohon kepada Allah, qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta, aku nak melihat bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Maka Allah tanya, qala awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman bahawa Allah menghidupkan yang mati? Maka Nabi Allah berjawab, qala bala, bahkan aku benar-benar beriman, walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi nak beri tenanglah hati aku setelah melihat tu. Kemudian Allah perintahkan, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian disuruh Nabi Allah Ibrahim mendapatkan 4 ekor burung. Arba'atan min at-tayr, di sebelah dipotong, juz'u dipotong berapa? Ayat kan ikut kita potong 4, potong 12, potong 16 kan. Potong-potong tu. Kemudian dicerai-ceraikan dia, 4 ekor tadi letak di bukit. Kemudian thumma du'uhunna yatinaka sa'ya. Setelah itu suruh pada burung tu. Kemudian dengan izin Allah, hak diceraikan tadi tu cantum balik, jadi burung terbang balik. Wa'lam annallaha azizun hakim.
Ketahuilah olehmu bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Aziz, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik. Maka itu kita nak sebutlah ayat yang ke-83 ni, bahawa Allah beri hujah kepada Nabi Ibrahim nak berdebat, berhujah dengan Namrud. Yang mana dalam hujah tersebut menang Nabi Ibrahim. Benar Nabi Ibrahim lah pasal hujah ni, hujah Namrud ni tak ni. Kemudian untuk hujah yang kedua, iaitulah bagaimana Nabi Ibrahim kata bahawa qala ana uhyi wa umit, qala bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam kata Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari daripada timur dan terbenam ke barat. Maka kalau sekiranya kamu mampu, kamu kata kamu ni sebagai Tuhan lah, Namrud ni dia mengaku diri dia sifat ketuhanan, kerana boleh menghidupkan, boleh mematikan. Maka hang buat terbalik, terbit matahari daripada barat, terbenam ke timur, terbalik, terbit dari barat. Maka matilah hujah Namrud. Kemudian Namrud ni dah mati kalau hujah, maka nak yalah, kerana ni kan nak menghukum Nabi Ibrahim lah, dihukum Nabi Ibrahim kan dibakar, nak bakar Nabi Ibrahim. Itulah peristiwa ketika mana Nabi Ibrahim dibakar. Allah perintah kepada api yang membakar ni, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan, wahai api, jadilah kamu sejuk, wasalaman ala Ibrahim, dan memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Dalam bakar api marah tu dengan kehendak Allah, iaitu sebagai mukjizat lah. Perkara khariqul adah yang pelik. Adat api membakar. Mana api ni adat dia membakar. Khariqul adah mencari adat, lawan adat tak bakar. Macam mana lah kalau macam Nabi Ibrahim ni mukjizat. Kalau ada boleh jadi hamba Allah yang lain, rumah dia terbakar, habis hangus. Saja dia tubik molek, tak ada apa, melecup tak ada apa. Boleh jadi kalau dia waliullah karamah. Kalau dia orang awam biasa, disebut ma'unah, pertolongan Allah yang ketika itu Allah tidak berkehendak memberi mudarat kepada dia. Cuma beza ma'unah dengan karamah. Ma'unah tu dia tidak berulang di sekali itu. Karamah dia boleh berulang. Makna kalau ma'unah tu dia kata aku kena api tak terbakar, hebat. Lepas tu pergi masuk api, tu. Tu. Pasal masa tu Allah berkehendak, kerana semua sesuatu berlaku dalam kehidupan dengan kehendak Allah. Mencari adat, mencari adat pelik. Rumah untung habis. Dia tak ada apa. Melecu pun tak ada apa. Keluar gitu. Maka keluar gitu dia berasa boleh jadi orang. Boleh. Orang apa tak terbakar dengan api. Tak tahu. Mana dia maka dia berasa hebat itu, dia masuk api, kemudian tu beruntunglah. Pasal hak masa tu Allah beri yang disebut sebagai ma'unah, pertolongan. Baik. Jadi di situ kisah menceritakan tentang hujah Nabi Allah Ibrahim dengan Namrud, yang akhirnya Namrud kalah, kemudian dia marah tadi, dia hukum Nabi Ibrahim. Dia gitulah orang yang ada kuasa, raja, kemudian dia kalah. Dia marah, kuasa dia tu dia hukum. Baik. Jadi masa Isyak dah, jadi kita berhenti di situlah. Kerana lepas Isyak ni kita ada tahlil, ada hajat tahlil. Lepas pada Allahumma salli ala Muhammad, sembahyang tu kita tunggu tahlil lah. Kita raikan hajat kawan-kawan sahabat kita. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran. Selalu kita tengok jam situ, kita ada jam. Kita nak set time pun tak boleh. Kira berhenti menuju lah. Jam biasa pun tak apalah, supaya kita nampak masa tu. Time tak ada jam payah sikit. Jadi kalau dapat satu jam tu,
Buk situ okey juga lah. Kita dapat tengok. Jadi kita tengok lebih kurang 5 minit tu nak masuk waktu tu, kita dah boleh nak tekan break tekan break, tarik handbrake. Lah ni kita tak nak tekan break, tarik handbrake tu. Gitu. Tapi tak apalah, pasal SOP dia masuk isyak kena berhenti atau lebih kurang 30 minit. Jadi sekarang tu insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang sekiranya diizinkan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana lana في الدنيا قرينا في القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا من النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.